Liability corporate? Macam biasa dengar je. Tapi apa tu? Liability tu hutang ke? Nak memahami apa itu liability corporate, jom buka mata dan minda untuk dapatkan gambaran jelas tentang apa yang akan saya sampaikan dalam modul yang terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Di dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang modul yang ke-8 iaitu liability corporate. Antara isi-isi utama yang akan kita pelajari adalah kita akan melihat berkenaan dengan maksud kesalahan rasuah oleh organisasi komersial, kategori organisasi dan individu yang boleh didakwa di atas kesalahan ini, bagaimana organisasi komersial boleh mengelakkan diri daripada didakwa di bawah kesalahan ini, dan akhir sekali, contoh kes liability corporate di luar negara. Liability corporate merupakan satu bentuk kesalahan oleh organisasi komersial di bawah peruntukan baharu dalam Akta SPRM 2009. Peruntukan baharu ini telah berkuat kuasa pada 1 Jun 2020. Terdapat 3 objektif utama terhadap peruntukan baru ini untuk menggalakkan aktiviti perniagaan dijalankan secara jujur dan bebas daripada rasuah, untuk menggalakkan organisasi komersial melaksanakan langkah pencegahan rasuah dalam organisasi, dan yang terakhir adalah untuk mempromosikan tadbir urus baik dan pematuhan undang-undang pencegahan rasuah. Peruntukan liability corporate juga wujud di negara lain seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, Brazil, Kanada dan Australia. Apa itu liability corporate? Berdasarkan peruntukan ini, syarikat atau organisasi komersial akan dikenakan hukuman kerana membenarkan pegawai dan kaki tangan mereka melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek atau mendapatkan sesuatu faedah. Menurut Seksyen 17A Akta SPRM 2009, sesuatu organisasi komersial melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial itu secara rasuah memberikan, bersetuju untuk memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang apa-apa suapan sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain dengan niat untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu. Secara mudahnya, kesalahan berlaku apabila seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial memberikan atau bersetuju untuk memberikan atau menjanjikan atau menawarkan rasuah di mana tujuan rasuah adalah untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu atau untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu. Terdapat 4 organisasi yang tertakluk dengan Seksyen 17A Akta SPRM 2009 ini, iaitu organisasi yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016, perniagaan yang ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961, perniagaan yang ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 dan juga syarikat atau perniagaan luar negara yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Baiklah, sekarang mari kita lihat siapakah dia seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial. Perbuatan rasuah oleh individu ini boleh menyebabkan organisasi mereka didakwa. Seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial adalah merupakan pengarah, rakan kongsi atau pekerja atau juga individu yang melaksanakan tugas bagi pihak organisasi komersial berkenaan. Jika didapati bersalah, hukumannya adalah denda tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan atau 1 juta mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekiranya organisasi komersial didapati bersalah, siapakah yang boleh dihukum? Bagi menjawab soalan seperti ini, ada 3 pihak yang boleh dikenakan hukuman. Pertama,
organisasi komersial itu sendiri. Kedua, pengarah, orang yang mempunyai kawalan terhadap organisasi komersial, rakan kongsi atau pegawai. Dan yang ketiga adalah sesiapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial berkenaan. Namun begitu, jika individu terbabit dapat membuktikan bahawa kesalahan dilakukan tanpa keizinannya atau penglibatannya dan dia telah menjalankan segala tata cara mencukupi yang wajar untuk menghalang pelakuan kesalahan tersebut, maka dua faktor tersebut boleh digunakan bagi mempertahankan diri di mahkamah. Bagi mengelakkan liability corporate, organisasi komersial yang dituduh di mahkamah mesti membuktikan bahawa tata cara atau usaha yang mencukupi untuk mencegah jenayah rasuah telah dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Tata cara ini adalah berdasarkan 5 prinsip asas yang akronimnya disebut sebagai TRUST. Prinsip TRUST bermaksud Top Level Commitment, Risk Assessment, Undertake Control Measures, Systematic Review, Monitoring and Enforcement, dan yang terakhir adalah Training and Communication. Prinsip Top Level Commitment memfokus kepada komitmen oleh pengurusan organisasi dalam pencegahan rasuah, termasuklah menyampaikan mesej anti rasuah kepada pekerja bawahan serta komited dalam menyediakan bajet dan sumber manusia dalam melaksanakan usaha pencegahan rasuah dalam organisasi. Pihak atasan juga mestilah tegas dalam memantau tahap integriti dan tadbir urus dalam organisasi. Prinsip yang kedua adalah Risk Assessment. Melalui prinsip ini, sesebuah organisasi hendaklah melaksanakan penilaian risiko rasuah dan fraud 3 tahun sekali. Selain itu, organisasi juga hendaklah menambah baik sistem dan prosedur yang lemah bagi mengelakkan berlakunya rasuah. Prinsip yang ketiga adalah Undertake Control Measure. Di dalam prinsip ini, polisi syarikat mengenai rasuah haruslah diwujudkan, didokumentasikan dan dilaksanakan. Selain itu, pelaksanaan due diligence dengan menyemak latar belakang pekerja baru atau kontraktor hendaklah dibuat. Budaya pelaporan rasuah juga hendaklah digalakkan di kalangan para pekerja. Prinsip yang keempat adalah melibatkan penilaian atau penambahbaikan berterusan terhadap polisi dan prosedur anti rasuah serta program anti rasuah. Di dalam konteks ini, pengurusan organisasi perlu membuat penilaian secara berkala bagi menilai prestasi, kecekapan dan keberkesanan program anti rasuah yang telah dilaksanakan. Prinsip yang terakhir dalam garis panduan ini adalah Training and Communication. Polisi dan prosedur anti rasuah mestilah dihebahkan kepada semua warga kerja melalui latihan ataupun program kesedaran anti rasuah.